المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ketahuilah bahawa beribadah tidak dianggap sah jika tidak berdasarkan ilmu. Ilmu dan ibadah tidak akan bermanfaat jika tidak disertai dengan keikhlasan dan berpegang teguhlah kepadanya. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Bekal Menuju Akhirat. Tajuk asalnya ialah Risalatul Mudzakarah ma'al Ikhwanil Muhibbin min Ahlil Khairi wad Din, karangan Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita sedang melihat suatu fasal berkaitan dengan kewajipan beribadah disertai dengan keikhlasan. Kita dah baca dalam pertemuan yang lepas sedikit berkenaan dengan fasal ini, datangkan beberapa dalil daripada surah Az-Zariyat ayat 56 dan juga surah Al-Ankabut ayat 56 kenaan dengan asal Allah Ta'ala hantar ataupun lahirkan kita ke dunia ini adalah untuk mengabdikan diri pada Allah. Kemudian sekadar mengabdikan diri tanpa kita menjaga satu lagi perkara yang lebih penting, iaitu keikhlasan, maka amal ibadat kita hanya sah pada zahir, tapi pada batinnya tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi dia nak sebut dalam perenggan berikutnya ini berkenaan dengan kepentingan beribadat disertakan dengan keikhlasan. Kata Syekh, dia kata ketahuilah, yakni wahai penuntut ilmu, semua kita yang mengaji, yang mendengar, yang baca kitab dia ni, ketahuilah. Tahu dengan sebenar-benar tahu, dengan yakin. Ilmu dia membuahkan yakin. Ilmu, bila kita sebut ilmu, dia akan membuahkan yakin. Kalau tak yakin, itu bukan ilmu, itu baru zon, sangka-sangka. Jadi ilmu dia membuahkan yakin. Bila sebut tahu, hasil daripada tahu tu kita yakin. Tahu adanya Allah, yakinlah. Artinya yakin adanya Allah Ta'ala. Walaupun tak ada seorang daripada kita ni yang pernah tengok Allah, tapi yakin dan tahu. Kita boleh sebut sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau orang nak dalil pun kita boleh sebut. Bahkan kalau orang kata Allah Ta'ala ni tak ada, kita boleh jadi marah. Kita boleh jadi menafikan sekeras-kerasnya, menentang sekeras-kerasnya. Sebab kita tahu. Tahu dengan makna yakin dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala ada. Begitulah juga kita kena tahu bahawa beribadat tidak dianggap sah jika tidak berdasarkan ilmu. Maklum, kita buat amal ibadat tanpa ada ilmu, ikut-ikut. Supaya budak kecil semayang lah. Kita bawa anak kecil kita pergi masjid. Dia duduk sebelah kita, kita letak tepi kita. Kita semayang, dia semayang juga, supaya dengan kita. Dia tengok kita berdiri, dia berdiri. Dia tengok kita letak tangan di dada, dia letak tangan di dada. Dia tengok kita rukuk. Dia tengok kita rukuk, dia pun rukuk. Tapi boleh jadi Fatihah pun dia tak baca.
Bahkan dia duk main tengok kiri kanan dia, ke depan ke belakang dan sebagainya lah. Kadang-kadang bukan budak kecil ya, budak besar pun ada gitu. Kalau kita tak ambil tahu anak kita semayang macam mana, kadang-kadang budak sekolah menengah pun semayang tak betul lagi. Tadi saya semayang subuh di satu masjid. Duk sebelah budak rasa sekolah menengah dah rasanya. Nak habis semayang subuh tu ada lah kot. Lebih 5 kali menguak ada rasa. Kita yang duk sebelah ni pun terganggu dengan menguak. Lepas tu tangan tak payah kira lah. Duk garu. Duk garu mana? Alat sulit. Tak berhenti garu. Qiyam tak qiyam, duk garu situ. Kita kena ajar nak bukan setakat dia reti semayang. Kena pantau dia semayang macam mana. Semayang ni bukan benda orang suka. Kalau kita tak tengok sekali dia buat semayang macam mana kat jawab dia, 4 rakaat seminit siap. Sebab tu kena tengok sekali-sekala. Sebab tu perlu kita berjemaah kadang-kadang sekali dengan dia tu. Sebab apa? Nak suruh dia tengok ataupun kita tengok dia cara semayang dia macam mana, betul ataupun tidak. Ni baru dari sudut fiqh. Nak suruh dia semayang dengan tertib kerning. Kalau dia semayang dalam bilik gitar, sekali-sekala tengok dia semayang macam mana. Kok dia semayang supaya patut padi. 2 minit siap 4 rakaat. Kalau 2 rakaat tak sampai seminit siap tak sempat tamak ninah di rukuk, tak sempat tamak ninah di sujud dan sebagainya lah. Fatihah tak baca bunyi di telinga ataupun tidak tak tahu. Tu kita kena pantau budak ni, anak kita ni semayang macam mana. Tu pada zahir je. Fiqh nak mengesahkan anak kita ataupun kita sendiri diterima ataupun sah ataupun tidak ibadat yang kita buat. Tu pada fiqh maklum. Tu yang kita mengaji sampai ke hari ni tu, kitab fiqh tak tinggal-tinggal. Habis butis, habis butis. Suruh ustaz tu buka kitab lain pula. Padahal mengaji dah bab semayang, buka kitab lain pula. Tak cukup Muniyatul Musalli dia kata, kena mengaji lain pula ni ustaz. Pedoman solat jemaah pula. Tak cukup dengan pedoman solat jemaah ni, kena Hidayatus Sibyan pula. Naik setangga ngaji kitab fiqh. Tak erti lagi kau semayang umur 60-70, anak suruh sah. Sebab tu duduk mengaji tu, hidup ni habis hujung mengaji kat mati. Mati tu berhenti ngaji tu. Ibaratnya begitulah kita letak dalam hidup kita, ngaji bab zahir. Tapi dia kata ibadat tidak dianggap sah jika tidak berdasarkan ilmu. Yang ni maklum. Tu yang kita duduk mengaji tu. Ilmu dan ibadat ni perenggan yang kedua perbahasan dalam tasawuf lah. Ilmu dan ibadat tidak akan bermanfaat jika tidak disertai dengan keikhlasan dan berpegang teguh kepadanya kepada ikhlas. Ni dalam ilmu tasawuf, tadi dalam ilmu fiqh. Betul amal ibadat zahir, yang tu kena mengaji fiqh, kena cari tok guru fiqh biar dia cerita pada kita rukun solatnya, syarat-syarat sah solatnya, macam mana serba-serbi tu. Tu perbahasan dalam kitab fiqh. Yang ni perbahasan dalam ilmu tasawuf sikit-sikit dia sebut sebab kitab kecil yang ni. Maka dia kata ilmu saja tak memadai, bahkan ibadat tu mestilah disertai dengan keikhlasan. Apa benda ikhlas? Ikhlas disebut dalam kitab, kalau tak silap, Risalah Qushairiyah, kalau tak silap, Al-Imam Al-Qushairi mulakan bab ikhlas ni, dia bubuh ayat min baini farathin wa damin labanan khalisa. Ada perkataan khalisa situ. Perkataan khalisa tu pecahan daripada kalimah khalasa, akhlasa, ayat tu semua tu kha lam sad. Daripada kalimah asal dia kha lam sad. Ada khalasa, ada akhlasa. Hantu orang mengaji lurah tahu lah, yang ni 3 huruf, mujarrad, sulasi mujarrad, yang ni rubai, rubai mazid dan sebagainya lah. Hantu orang Arab orang mengaji lurah reti. Baik. Cuma ayat ni dia bubuh dalam bab ikhlas. Sebab apa? Dia nak bagi tahu ikhlas ni begini.
Ayat ni cerita bukan cerita bab ikhlas, tapi dia nak cerita Allah Ta'ala jadikan susu haiwan ke ataupun susu yang anak kita minum daripada ibu dia, daripada bini kita tu, dia duk mana susu ni? Kalau haiwan terutamanya lah, nampak jelas, min baini farathin wa damin. Dia duduk di antara, baina ni dia duduk antara betul-betul. Kalau kita guna baina ni maknanya kita duduk tengah-tengah. Aqumu baina Zaid wa Ali. Maknanya saya berdiri di antara Zaid dengan Ali. Ali kanan, Zaid belah kanan, Ali belah kiri. Itu dipanggil baina. Dia tak sama dengan baina pakai min. Ada juga orang Arab guna baina atau makna antara dengan guna min. Tu min dipanggil min litab'id. Orang mengaji lurah. Sikit-sikit biar dapat dapat maklumat. Orang cakap kita reti sikit-sikit gitu. Jadi baina ni Allah Taala guna susu ni, Allah Taala letak dia duduk di antara farath, min baini farthin. Farthin ni kalau kita tengok dalam mu'jam, dalam kamus, farthin ni dia sebut situ baqayat ta'am. Dia adalah saki baki makanan yang hadam, yang duduk di dalam perut. Ibarat kita agak tepat najis. Setelah nasi ataupun apa yang kita makan masuk duduk dalam perut kita, dia diproses jadi najis. Maka susu ni duduk baina farathin wa damin. Satu lagi darah. Duduk di antara dua tempat tu. Tempat pam darah, tempat najis duduk. Tapi dia kata, cuba kamu perhati tengok susu ni keluar, campur tak dengan najis. Keluar susu lembu tu bau najis. Keluar susu lembu tu, ada darah ni. Ada tak gitu kita minum susu lembu? Tak ada. Dia keluar walaupun dia duduk di antara tempat najis dan tempat pam darah, tapi bila kita perah susu lembu tu, susu kambing, dia keluar putih bersih comel. Dia nak gitu, ikhlas. Allah Ta'ala mari ujung tu khalisah. Yang ni dipanggil ikhlas ni. Dia duduk di mana? Di antara celah darah dengan celah najis, dia tak bercampur. Duduk kita dalam beribadat, semayang kita di tengah-tengah orang. Ramai orang ni hari Jumaat pula. Kita mari tengah-tengah orang ramai dah. Tengok-tengok saf yang ada kosong di tengah-tengah. Kita pun masuk pergi. Jalanlah kita ada ruang orang bagi lalu, kita pun masuk duduk di tengah-tengah. Kita tak semayang tahiyatul masjid lagi. Imam pun tak naik atas mimbar lagi. Kita pun nak semayang sunat tahiyatul masjid. Orang lain sudahlah qadah. Tunggu tu imam naik atas mimbar. Kita pun takbir Allahu Akbar. Tu sekeliling kita tu orang belakang tu. Duk berasa tengah-tengah takbir ataupun semayang tu berasa mata banyak duk tengok kita. Kau tak ada berasa? Ataupun kita buat tadi semayang tu sebab apa? Duduk terus kau ataupun bangun berdiri semayang dulu tu sebab apa? Sebab manusia kau ataupun sebab Allah Ta'ala? Semayang sunat lepas maghrib ni sebab Allah Ta'ala kau, sebab takut member-member kata mu ni tak semayang sunat ni? Ataupun memang kita nak semayang sunat kerana Allah Ta'ala? Ataupun kerana sebab lain, takut orang kata gini, takut orang kata gini. Itu dia panggil nak tahu kita ikhlas ada. Kalau kita duduk depan orang ramai, di khalayak orang ramai, tengah-tengah orang ramai, kita beribadat, duk berasa ada orang tengok pada kita, kita pun mula perindahkan solat kita. Dipanggil tasannuk tu. Tasannuk dipanggil buatlah. Kalau semayang seorang dalam bilik 2 rakaat ni gak sekejap itu. Tapi bila duduk depan orang 5 minit semayang sunat 2 rakaat. Tu dipanggil tasannuk tu. Masuk manusia dah dalam ibadat itu tu, tidak kerana Allah tu. Kalau kerana Allah serupa, duduk mana pun serupa. Kita duduk tengah-tengah orang tadi, dengan kita duduk dalam bilik seorang kita, serupa.
Fatihah gitulah kita baca. Kalau kita seorang pun baca surah, depan orang pun kita baca surah dalam sembahyang sunat. Kan tak baca surah kan makruh hukum dia. Kan tuan-tuan mengaji dalam fiqh, tak baca surah ni makruh hukum. Jadi nak terlepas daripada hukum makruh tu paling tidak malah kita baca bismillah saja. Bi Fatihah waladdallin. Lorak kita, lorak faham tak? Kalut-kalut. Kat gigi kata lorak pula, lurah apa lorak KL pula, dak kalut. Kalut ni nak pergi ke situ ke sini ni. Maka nak suruh gugur juga hukum makruh tak baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kalau kita duduk dalam di khalayak ramai, kita baca surah ataupun kita baca Fatihah pelan-pelan, tak baca wasal, kita semayang seorang dalam bilik, kita baca wasal laju-laju, cuba tanya diri sendiri, kenapa jadi gitu? Tu nak tahu diri masing-masing, bukan nak tengok orang dak ni ngaji tasawuf. Nak tanya diri masing-masing, kenapa aku kalau semayang jemaah di rumah tak semayang sunat? Tapi kalau aku semayang di masjid, aku semayang sunat. Tanya diri, sebab apa buat? Sebab apa yang sebelum pun buat rawatib lah. Rawatib sebelum maghrib buat, lepas maghrib buat, sebelum isyak buat, lepas isyak buat. Tapi kalau takdir hari tu semayang di rumah, hujan lebat sangat, kereta kita pun tak ada, motor je ada nak pergi tak boleh, semayang di rumah. Sunat maghrib tak buat, sebelum selepas sunat isyak, sebelum selepas tak buat. Cuba tanya, buat di masjid tu sebab apa? Takut orang kata, tak ikhlas lagi dah. Takut member-member kata, mu ni tua-tua pun malah lagi semayang sunat. Semayanglah sunat, ajarlah diri semayang sunat. Takut orang kata tu maknanya tak ikhlas lagi. Ni cerita, ni bab tahap ikhlas rendah ni. Kita tuan-tuan yang dah mengaji ni bukan duduk situ dah sepatutnya. Bukan duk takut pada orang lagi, ataupun tak ada dah kita beribadat ni sebab takut pada orang celak, ataupun takut pada orang kata, ataupun nak orang puji, nak dapat tempat di mata orang, di hati orang. Patutnya tak ada dah tuan-tuan, yang kita yang duduk di hujung usia lah ibaratnya. Yang dah lama mengaji, patutnya tak ada dah, kita buang habis dah benda tu. Kita buat tu kerana apa? Bukan kerana takut orang kata, tapi kerana nak kepada pahala. Gitu. Allah Ta'ala janji semayang sunat sebelum subuh ni, pahala dia lebih besar daripada syurga, lebih besar daripada dunia dan isinya. Lepas tu duduk pula lepas semayang subuh, zikir sehingga naik fajar, pahala dia besar. Seperti orang yang pergi mengerjakan haji, pahala haji pula sempurna, tak kurang walau sikit. Tu duduk lepas semayang subuh, siapa naik syuruk barulah kita balik. Semayang subuh sebelum masuk fardu, semayang sunat dulu sebelum subuh tu. Sebab nak pahala tu. Kita yang mengaji-mengaji ni nak selesai yang tu pula. Bukan nak selesai yang buat kerana orang, tinggalkan orang. Tu tahap budak-budak. Mengaji kerana mak ayah takut, ayah marah nanti kalau tak belajar. Dia pun belajar lah. Pergi sekolah sebab apa? Takut pada mak ayah. Tu level rendah, tidak level tuan-tuan dah. Kalau ada lagi yang tu muhasabah diri ya. Buat kerana orang lagi. Mari jemaah di masjid ni takut apa? Takut orang kata. Mari jemaah di masjid ni sebab apa? Nanti orang kata, mu EJK masjid tak hari masjid. Mu imam masjid tapi tak dengar orang mengajar. Contoh tuan-tuan Contoh. Patutnya kita EJK masjid ni kena ada lah tunjuk muka. Tunjuk muka bukan setakat ada pada waktu pemilihan, pada waktu mesyuarat saja. Waktu aktiviti masjid kena ada lah EJK ni. Takut orang kata gitu. Tu peringkat rendah cerita dia ni. Tuan-tuan ni bukan level tu. Kita nak cabut, buang dalam hati kita ni sebarang bentuk yang lain daripada Allah dah. Hatta dalam bab berpahala sekalipun kita nak cabut, buang dah dalam hati kita. Yang kita nak cari ialah at-taqarrubu ilallah. Nak cari kedekatan dengan Allah Ta'ala. Tu peringkat orang tinggi. Peringkat orang kelas Kelas universiti macam tuan-tuan ni lah.
Kalau peringkat sekolah rendah, ya. Peringkat sekolah rendah, dia bangun tidur tu pun sebab dia takut pada ayah. Kalau tak ada ayah tak bangun tidur. Tak bangun tidur, setakat mak kejut 10 kali kejut, tak bangun lagi. Tapi ayah bunyi motor bangun lalu. Bunyi motor balik rumah, bunyi balik motor, ayah balik sembahyang subuh dah. Oh, anak bangun lalu. Duduk dalam bilik air lalu dah. Padahal duduk bilik air pun menunggu lah. Tapi mak kejut belum subuh lagi. Setengah jam belum subuh, mak kejut tak bangun. Lepas mak selesai sembahyang subuh, kejut pula tak bangun. Lepas tu bangun tu, sebab takut. Oh, kalau qadar tu kita ikhlas, jawab dia baru duduk di level ibtidai. Baru duduk di level sekolah rendah. Tuan-tuan, ni bukan situ. Saya nak cerita ni yang lebih tinggi lagi. Iaitu kita bukan cari apa-apa selain daripada cari redha Allah Ta'ala. Tu orang yang ikhlas. Kalau ada bercampur lagi dengan pahala, nak pada pahala, salah tak? Tak salah. Tapi tu level orang rendah, kita panggil. Level orang rendah, ya, dia nak. Dia nak apa? Nak kalau periksa nanti dia boleh markah tinggi. Sebab tu dia pergi sekolah. Dia belajar, dia buat apa? Dia buat homework, dia buat itu ini yang cikgu suruh. Sebab apa? Dia nak lulu, dia nak markah tinggi, dia nak itu ini dan sebagainya lah. Tu dia panggil tahap rendah. Kita ni dak dah. Orang bagi tahu pahala 27, 25, bukan benda tu dah jadi target dalam ibadat kita dak. Target kita ialah aku sembahyang jemaah. Aku datang masjid, aku datang surau, duk dengar, duk zikir, baca Quran, semua sekali nak cari redha Tuhan. Tuhan tengok pada kita puas hati, hamba aku seorang ni. Allah Ta'ala akan melihat. So bila dia tengok pada kita, fulan bin fulan ni, oh puas hati aku ada hamba seorang ni. Junjung sungguh perintah aku. Aku suruh dia semayang, dia semayang. Pas dia semayang pula yang paling sempurna sekali, dia pergi cari tempat beribadat, masjid, surau. Dia semayang pula sunat situ, sini, selang lepas, sebelum dan selepas dia semayang. Dia buat tu yang paling sempurna, dia persembah padaku. Dia nak cari apa ni? Tak ada tanya apa. Kita yang rendah-rendah ni, kalau ada lagi, boleh jadi. Bunyi orang kata, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Antara semayang sunat subuh dengan semayang subuh, rezeki mari pada kita. Kita pun duduk lalu lepas tu. Lepas tahu tu duduk lalu sebab apa? Nak rezeki rupanya. Bunyi orang kata istighfar memurahkan rezeki. Istighfar lalu kita. Pas bila tak dapat rezeki, tinggal. Tu tahap budak-budak. Ayah kata kalau dapat markah 70 ke atas, ayah bagi 50 setiap subjek. Tengok-tengok ayah tak bagi, malah aku. Tu tahap budak-budak. Kita ni tuan-tuan yang mengaji ni tidak duduk situ dah. Allah Ta'ala nak bagi 27 ke, 25 ke, lebih lagi ke daripada tu, benda tu tak jadi keutamaan. Keutamaan kita ialah junjung perintah Allah Ta'ala. Duduk dalam keadaan buat tu, nak suruh Allah Ta'ala puas hati. Puas hati aku dengan hamba ni. Patutlah aku bagi makan pada dia pun. Memang patutlah aku bagi makan pada dia. Aku bagi minum pada dia. Aku bagi segala yang dia nak. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam keadaan beribadat pada aku. Tak ada sebut apa. Nak apa tak ada sebut. Tak ada kata berdoa. Asal berdoa je minta lapang rezeki. Minta lapang rezeki. Minta lapang rezeki. Tak ada sebut pun pada bab rezeki. Sebab dia tahu dah. Aku sedia dah rezeki. Minta pun qadar yang aku dah qadarkan juga dalam rezeki tersebut. Tak ada minta dah. Duk junjung perintah situ. Buat ibadat. Dia nak gitu. Orang di peringkat ujung-ujung ni. Ikhlas tu lebih tinggi lah berbanding dengan orang yang peringkat bawah. Ikhlas juga. Cuma ikhlas nak banding dengan orang yang tak ada apa-apa kecuali dia cari redha Allah, kasih Allah. Tu lebih tinggi. Macam apa? Macam kisah yang pernah saya sebut, kisah Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani beribadat pada Allah Ta'ala. Cari apa? Tak ada. Cari keseronokan. Cari keseronokan dengan Allah Ta'ala. Duduk
solat itu adalah satu keseronokan bagi Thabit Al-Bunani. Kan di antara di antara doa yang dipanjatkan saban pagi. Setiap pagi anak dia cerita. Setelah Thabit Al-Bunani meninggal dunia, berlaku sungguh apa yang dia minta pada Allah Ta'ala. Dia minta apa? Dia minta, Allahumma, dia kata, sekiranya engkau boleh mengizinkan seseorang itu solat di dalam kuburnya, maka izinkan daku untuk solat di dalam kuburku. Itu permintaan Thabit Al-Bunani setiap pagi. Bila orang ke bumi, orang tak tahu lagi amalan dia apa. Orang ke bumi, hari dia meninggal, orang ke bumi dia. Kisah ni masyhur. Ada dalam kitab. Al-Imam Az-Zahabi kalau tak silap menukilkan kisah ni. Bila dia meninggal, orang tengok berlaku benda tu. Bila orang dah masukkan dia dalam dalam lahad tersebut, orang tengok belum sempat orang selesai ke bumi lagi, tengok dia dah bangun berdiri solat. Kalau kita lari khurafat apa pula ni. Dia ni ada pelihara hantu boleh jadi. Padahal karamah yang Allah Ta'ala kurniakan pada insan-insan terpilih. Wali-wali Allah Ta'ala boleh bagi. Jadi orang yang melihat situasi benda yang pelik ganjil ni berlaku, pergi tanya anak dia, anak perempuan Thabit Al-Bunani. Maka cerita anak dia kata, ayah aku setiap pagi di hujung-hujung pagi, maknanya sebelum masuk waktu subuh, situ waktu yang paling menyedihkan ayah dia. Sebab waktu dah berakhir ya, waktu Allah Ta'ala kata waktu yang paling dekat. Waktu Allah Ta'ala berada paling dekat dengan hamba setiap malam. 1/3 yang terakhir Allah Ta'ala. Dalam hadis kan sebut, Allah Ta'ala yanzilu Rabbuna. Nuzul Allah Ta'ala pada 1/3 hujung malam. Hujung yang terakhir itu, maknanya waktu yang paling dekat Allah Ta'ala dengan hamba dia. So bila nak berakhir waktu tu, itu waktu berpisahnya seorang kekasih dengan kekasih. Tu waktu yang menyedihkan ayah aku, iaitu Thabit Al-Bunani. Bila begitu dia pun minta dengan Allah, ya Allah, andai engkau boleh izin hamba-Mu beribadat melakukan solat di dalam kuburnya, maka izinkan daku untuk bersolat di dalam kuburku. Allah Ta'ala kabul. Maka orang tahulah punya rahsia dia duk minta dengan Allah. Sebab apa tu? Sebab dalam ibadat dia bukan cari apa lagi dah. Dia cari keseronokan hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Apa yang menjadikan dia sampai peringkat minta? Sedih. Di hujung malamnya sedih. Masuk subuh dia sedih. Sebab apa? Berpisah. Habis waktu dating dengan Allah Ta'ala. Kalau kita guna zaman bahasa orang muda hari ni, waktu dating lah. Keluar tadi pukul apa? Pukul 3. Sampai pukul 4.30 nak asar dan kita balik hari tu. Hujung-hujung tu cepat pula rasa masa berlalu. Padahal sejam lebih dah duduk buah isak air air sirap 1 gelas 2 straw. 1 gelas 2 straw. Tu orang bercinta sama hari ni. Nak beli air mahal-mahal bukan ada duit pun, tak bekerja lagi. Yang laki tak bekerja, yang perempuan tak bekerja, tapi nak beritahu romantiknya. Duduk di tasik titi wangsa atas meja tegak, letak air sirap segelas itu, 2 straw. Mu isak, aku isak. Tu tak berasa tu masa tu. Sejam ke 2 jam ke, cepat masa baru dah rasa duduk sini. Tu orang yang berkasih-kasihan, orang yang bercinta-cintaan. So bila di hujung tu, bila pula kita boleh bertemu hujung minggu depan pula hari hari weekday payah nak bertemu, weekend pula baru boleh temu, lambatnya nak tunggu weekend. Gitu. Gitulah ibaratnya jiwa Thabit Al-Bunani hujung malam, maka dia berasa boleh lagi dak, sempat lagi dak, masa nak bertemu pula malam esok. Nak bertemu pula malam esok. Kita bergeliat nak bangun. Lepas bunyi sekali alam bunyi, tutup pula. Lepas tu bunyi pula kali kedua, tutup pula kita. Tu kita bergeliat nak boleh kau bangun. Padahal tidur daripada kecil sebut dah.
Tidur daripada mula lahir. Mak kata jangan ganggu adik tidur. Siapa koma sekarang ni 50, 60 tak buat lagi tidur. Tak kepelek tu perangai itu. Daripada mula lahir jangan kacau adik tidur ni. Bunyi bising je kena marah. Siapa bising? Abang kau, kakak kau bising. Jawab dia kena marah. Jangan bising macam kadah dia nak tidur dalam buai. Mak sediakan buai apa? Buai elektrik lagi nak suruh tidur. Budak tu bangun je dia pergi buai apa zikir la ilaha illallah nak suruh tidur. Padahal budak tu puas dah tidur. Tapi nak suruh tidurnya zaman kecil. Siapa ke hari ni tidur tak puas tidur. Pukul 5 tak nak bangun lagi, pukul 5:30 tak nak bangun lagi. Susahnya nak bangun. Sebab apa? Tak berasa nikmat duduk dengan Allah Taala. Tu orang yang ikhlas ni dia tak cari dah apa pahala qiyamul lail. Kita orang bawah ya. Kalau kita orang tahap bawah, ya kita tanya qiyamul lail ni pahala dia apa? Ganjaran dia apa? Ganjaran dia orang yang sentiasa berqiyamul lail saat dia duduk di dalam kegelapan malam di dunia, Allah Taala akan jadikan alam barzah dia terang bercahaya. Itu dijanjikan oleh baginda Nabi bagi orang yang berqiyamul lail. So kita pun bangun qiyamul lail kerana nak dapat cahaya terang di alam kubur kita. Tu orang rendah, orang bawah. Dia memang nak benda gitu. Tapi bagi orang tinggi dia tak harap benda tu, dia harap boleh berdua-duaan dengan Allah. Dia boleh duduk dengan Allah, dia boleh bercakap dengan Allah macam apa? Kalau tuan-tuan baca munajat Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ni sahabat yang tapi tak sempat bertemu dengan Nabi sebab dia duduk di Yaman, tapi Nabi sebut nama dia dan Nabi highlight kepada sahabat Umar dan Ali. Nabi bagi tahu, andai engkau bertemu dengan seorang lelaki Uwais dan dia ada tanda, ada tompok putih, kalau engkau bertemu dengan dia, minta supaya dia doakan engkau. Tu Uwais Al-Qarani ni dia tak sempat datang berjumpa dengan Nabi walaupun dia hidup dah di zaman Rasulullah sebab khidmat dia kepada mak dia. Allah Ta'ala angkat kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala, doa dia qabul sampai Nabi perintah sahabat yang lebih dekat dengan Nabi, pergi temu dengan orang ni minta supaya dia doakan engkau. Tu karamah. Karamah kita berkhidmat kepada wali Allah Ta'ala. Siapa dia? Mak ayah kita tu. Jangan duk ingat orang luar saja wali-wali Allah Ta'ala. Tok-tok guru saja wali-wali Allah sehingga kita abai mak ayah kita, tinggal mak ayah kita tak peduli. Tu mak ayah kita tu wali min auliya'illahi salihin juga tu. Allah Ta'ala bagi pada dia kesabaran, Allah Ta'ala bagi pada dia ketekunan, kesungguhan. Bukan ada pada orang-orang biasa tu. Sabarnya dia jaga kita, bagi layan kerenah kita dan sebagainya. Itu sifat-sifat para wali tu. Boleh sabar, boleh duduk dengan kerenah anak-anak macam-macam. Kalau yang anak ramai pula, boleh dia duduk dalam keadaan sabar dengan rezeki yang tak banyak, tapi boleh diagih-agihkan cukup, makan besar kita, tak ada lah berlapar minta-minta dengan orang. Itu semua tu karamah yang Allah Ta'ala beri kepada ibu ayah kita, contoh. Maka Uwais Al-Qarani ni setiap pagi dia ada munajat dia. Ada munajat dia dengan Allah Ta'ala. Disebut pada Allah, anal faqiru bibabik, anal dhalilu bibabik. Aku yang fakir ni berada di pintumu wahai Allah. Anal dhalilu bibabik, aku yang hina dina ni duduk di depan pintumu wahai Allah. Banyak lagi lah kalimah-kalimah yang disebut oleh Uwais Al-Qarani saban pagi ni. Dia cakap-cakap dengan Allah Ta'ala gitu. Cakap dengan Allah Ta'ala, beritahu kekurangan diri dia. Dia bagi tahu kesempurnaan Allah Ta'ala. Dia beritahu dia duduk di depan pintu Allah Ta'ala, minta supaya Allah Ta'ala bukalah pintu tersebut. Pintu rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Umpama seorang ibu yang marah kepada anak. Saya pernah sebut contoh ni. Umpama seorang ibu dia marah macam mana pun pada anak dia. Anak dia keluar lagi daripada rumah saat mak dia marah. Tapi waktu anak dia balik, anak dia dah insaf, anak dia dah sedar, ketuk pintu rumah, mak tak buka. Dia pun duduk di pintu tu, tunggu mak dia buka. Sehinggalah dia tertidur, letak pipi di atas muka pintu. Mak yang buka pintu tengok anak macam tu. Macam mana perasaan mak? Ambil sepak anak ke macam mana? Tak ada mak bagi tu. Walau anak kita ni nakal macam mana pun sebelum ni, jahat macam mana pun sebelum ni,
Tapi bila dia balik dalam keadaan insaf, sedar, nak patah balik dah, tak nak buat dah benda gitu, duk muka pintu dalam keadaan nak minta maaf, ketuk demi ketuk, ketuk demi ketuk, tak ada orang buka pada masa tu sebab kita duduk tengah panas lagi. Bila kita dah sejuk, kita buka pintu, tengok dia duduk terlena di situ, muka pipi duduk atas muka pintu dah, maka mak ni Ghalib ni dia akan ambil anak dia akan peluk. Itu ibarat dia. Yang diharapkan oleh siapa? Oleh Uwais Al-Qarani, seorang anak kecil yang berdosa, yang tak tahu amal ibadat ni diterima ataupun tidak. Andai engkau tak pimpin, tak bagi taufik, tolonglah aku yang berada di pintu ini sebagai pendosa, engkau bukalah pintu taubat, kau bukalah pintu rahmat, pintu kelebihan, pintu ilmu, pintu segala jenis pintu. Minta supaya Allah Ta'ala buka. Itu keseronokan orang-orang macam ni. So dia buat ibadat bukan kira pahala lagi dah, bukan kira apa lagi Allah Ta'ala janji, tidak dah. Dia nak Allah Ta'ala tengok dengan perasaan kasih, dengan perasaan sayang. Sebagaimana contoh saya sebut tadi, mau tengok pada anak dalam keadaan kasih, dalam keadaan sayang. Bila kasih sayang, mak mesti akan ambil anak peluk. Gitu ibaratnya. Nak Allah Ta'ala peluk kita, letak dalam dakapan dia, maka orang yang bila kasih dia akan bagi. Boleh jadi dia akak anak dia dibawa, bangun mari tidur di dalam, ataupun mari mandi dulu, basuh tubuh, tukar baju, mari masak siap dah makanan sedap-sedap, makan. Gitu. Tu gambaran manusia. Tuan-tuan bayangkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghani, yang maha pemurah, lebih pemurah daripada mak kita, yang maha penyayang, lebih penyayang daripada mak kita, yang maha kaya, lebih kaya jauh sama sekali daripada mana-mana makhluk. Tuan-tuan bayang bila Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala tengok hamba ni hamba yang aku kasih. Rasa-rasa dia bagi qadar 27 pahala je kau semai jemaah. Dia bagi lebih lagi. Tu yang disebut dalam hadis-hadis, ada yang mengatakan kita sendiri tak tahu pahala ni mari mana. Pahala sebesar ni mari mana? Ni pahala ni daripada sini, daripada sini, daripada sini. Kita tahu di akhirat dah pahala-pahala ni yang banyak-banyak lagi ni. Kita duk berasa semain jemaah 27 je. Dah lebih daripada tu Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Sebab orang buat kerana nak pahala 27. Kita buat kerana kasih dan cinta kita pada Allah Ta'ala. Habis tak? Tu masuk ikhlas. Ikhlas untuk orang tasawuf. Sebab tu bagi dia ilahilas tulil firdausi ahla tu bukan nak duduk RNR. Bukan ni nak bagi tahu dah tak layak masuk syurga ke neraka pun tak nak pergi. Lepas tu nak duduk mana? Di akhirat dua tempat tu je, iman syurga wa iman neraka. Bukan nak beritahu kita tak nak masuk syurga, tapi nak beritahu kita ni tak layak nak masuk syurga kalau dengan amal ibadat yang kita buat. Tapi bila kita dah gapai redha, kasih sayang daripada Allah Ta'ala, bukan syurga bawah, syurga atas sekali Allah Ta'ala boleh bagi. Tapi kalau kita pergi dengan 27 pahala yang kita buat tu, jawab dia, nak dapat yang tinggi, payahlah. Kalau nak kira berapa fardu dia ni buat ni semasa hidup, satu fardu 27, kali dengan nombor dia buat selama mana, kali 27 katakanlah, maka dapatlah apa CV dia, kalkulator dia, total dia berapa, maka boleh jadi tak dapat kita nak dapat syurga Firdaus bersama dengan baginda Nabi. Tapi bila seseorang itu dapat redha kasih sayang daripada Allah, tuan-tuan tengok hadis masyhur orang yang membunuh 99 orang, kemudian dibunuh seorang lagi 100. Tuan-tuan bayang zaman kita ni ataupun kita sendiri tak ada buat jahat sejahat tu. Bunuh orang, tuan-tuan ada pernah bunuh orang? Tak ada, tuan-tuan, orang soleh belaka ni. Seorang manusia pun tak pernah bunuh. Nyamuk ada lah kita bunuh. Semut ada lah, taing-taing dia dia digigit itu kita kenyek lah dia. Cuma nak beritahu tak ada kita bunuh manusia. Yang ni 100 orang bunuh. Baru berhijrah nak pergi ke tempat tu, tak sampai lagi tempat tu pun orang ni dah masuk syurga dah. Orang ni dah diambil oleh malaikat rahmat dah. Malaikat azab tak dibenarkan sama sekali sentuh roh orang ni. Malaikat rahmat dia ambil, walaupun berebut pada masa tu. Malaikat azab pun nak, sebab apa? Dia ni 100 orang bunuh ni. Malaikat azab pun nak, malaikat rahmat kata, dak, dia dah dekat dengan negeri, dia berhijrah dah. Dia nak bertaubat, dia dah insaf dah. Maka Allah Ta'ala putuskan. Malaikat rahmat ambil. Maknanya, walaupun dia dulu dalam keadaan jenayah besar dia buat, 100 orang dia bunuh. Tapi bila dia bertaubat pada Allah Ta'ala, tuan-tuan bayangkan.
Rahmat Allah Ta'ala wasi'at kulla syai. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Ada hadis yang sebut rahmat Allah Ta'ala mendahului kemurkaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni berurusan, bermuamalah dengan kita dengan rahmat dulu. Bukan marah dulu dak. Bukan marah dulu, tapi rahmat dulu, kasih sayang dulu. Kasih sayang dulu didahului oleh Allah Ta'ala. Sebab tu orang buat salah macam mana. Tuan-tuan baca hadis perempuan yang melacur diri, ahli syurga. Dengan sebab apa? Dengan sebab hanya bagi minum kepada anjing. Bukan kucing, anjing. Anjing yang dahaga, dia turun ambil air menggunakan kasut dia bagi minum pada anjing. Kalau kucing kita kata boleh kira lagi. Dak anjing. Bagi minum pada anjing. Pelacur boleh masuk syurga. Tu bila dapat rahmat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Kenapa orang ni buat gini? Sebab dalam hati dia ada rahmat Allah Ta'ala. Kenapa pelacur ni boleh bagi minum kepada anjing ni? Sebab dalam diri dia, walaupun dia pelacur, tapi ada rahmat Tuhan dalam tu. Kita ahli ibadat, kadang-kadang tak ada rahmat Tuhan. Kita pandang orang dengan pandangan bengis. Kita pandang orang dengan pandangan sinis. Tengok orang ni tak hari masjid, mula kita kata lalu, dia ni tak ibadat. Dia ni tak semayang, dia ni tak jemaah, dia ni tak begini. Padahal kebaikan ni banyak jalan. Bukan solat berjemaah saja, bukan kata jangan mari semayang jemaah ni, nak cerita kebaikan. Bila kita tengok orang ni tak melazimi jemaah, boleh jadi dia pergi tempat lain. Dia tak suka dengan surah kita, dia pergi ke masjid. Dia tak suka dengan masjid, dia pergi masjid jauh lagi. Berapa ramai orang yang tinggal masjid tempat dia pergi ke masjid lain. Atau kadang-kadang dia tak berjemaah, tapi kebajikan dia dalam bab lain. Muamalat dia dengan orang, pemurah dia dengan orang, menderma dia dengan orang dan sebagainya. Kebajikan ni banyak. Tapi kita ni tengok pada zahir orang dulu. Kita hukum lalu dah. Orang ni gini. Tu kita, perangai jahat kita. Cuma nak sebutnya ialah, ikhlas ni ialah bila mana seseorang itu tidak ada dalam hati dia selain daripada Allah yang dia cari. Itu peringkat tinggi. Tak ada pahala dah. Bukan kerana pahala, bukan kerana apa, syurga, bukan kerana apa, bukan kerana yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Yang dikehendaki oleh orang yang tinggi dalam ikhlas ni ialah redha Tuhan. Allah Ta'ala tengok kita, Allah Ta'ala puas hati. Puas hati, aku bagi dia ni sihat. Sebab apa? Duk beribadat semata. Puas hati, aku bagi dia ni apa? Aku bagi dia ni makan, minum, bernafas dan sebagainya. Sebab apa? Setiap nafas hela dia, panjang apa, seduk nafas, keluar nafas, semua dalam zikir pada Allah Ta'ala. Puas hati. Allah Ta'ala puas hati. Bila dia puas hati, maka ibaratnya kita mendapat redha daripada Allah Ta'ala. Baik. Isyak dah. Mana baca tadi? Sesungguhnya keikhlasan merupakan intisari dan sumber yang dijadikan sandaran amalan. Ikhlas bagaimana yang didefinisikan oleh Abul Qasim Al-Qushairi. Ini Imam Al-Qushairi ini sebut ni. Mengesakan Allah dalam beribadat yang disertai dengan tujuan, iaitu engkau bertujuan dengan ketaatanmu hanyalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa tujuan lain. Tanpa tujuan lain. Ni cerita orang tinggi ni. Tapi kalau kita ni orang rendah, buat amal ibadat, caranya pahala dulu berapa, tak apa juga itu pun. Bukan kata salah. Ataupun ada orang mari tanya kita, semayang sunat ni berapa pahala dia? Tak apa, kita tahulah. Jangan pula marah pada dia, ni tanya pahala je, semayang je lah. Jangan gitu. Dia orang rendah, nak macam mana? Kita orang tinggi, perasan tinggi. Padahal pendek juga kita. Cuma nak beritahunya gitu. Ada orang yang dia tanya dulu, sedekah kalau hari Jumaat dengan hari biasa, beza pahala macam mana? Mu ni asyik kira pahala. Jangan gitu. Beritahu pada dia, hari Jumaat kelebihan dia gini, pahala dia banyak ni. Kalau hari biasa begini. Beritahu lah pada dia. Sebab apa? Dia orang rendah. Kita orang tinggi. Orang tinggi tak ada yang lain. Pahala pun tidak. Sebab apa? Pahala makhluk lagi. Syurga makhluk lagi. Boleh tak Allah Ta'ala nak tukar syurga ni jadi tempat azab, neraka tempat nikmat? Boleh kalau Allah Ta'ala nak. Aku boleh dalam neraka, tapi neraka engkau penuh dengan nikmat. Tak apa, Allah Ta'ala boleh buat je. Patut pelik apa? Sebab tu orang yang tinggi tak ada target dia syurga ke neraka. Beribadat je, buat je ibadat. Ibadat sesungguhnya pada Allah Ta'ala. Itu Imam Al-Qushairi sebut.
Baik itu berpura-pura di hadapan makhluk atau untuk mencari pujian di tengah-tengah manusia, atau kerana merasa senang dengan pujian orang, atau tujuan apapun yang selain mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu semua tu yang memalingkan kita daripada Allah Ta'ala tu. Beliau berkata, bisa juga didefinisikan, beliau tu Imam Qushayri lagi, bisa juga didefinisikan ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan daripada perhatian makhluk. Inilah tujuan dari bab ini. Tak ada makhluk langsung dalam kita beribadat pada Allah Ta'ala. Yang kita cari hanyalah kepuasan. Kalau ibarat, kalau kita kata Allah Ta'ala ni ada hati perut, maknanya Allah Ta'ala ni puas hati dengan kita. Gitulah. Tapi Allah Ta'ala ni bukan jenis macam kita ada hati perut. Maknanya puas hati lah. Macam kita puas hati dengan ada anak 10 orang semua jadi orang belakang. Wah, jadi orang besar-besar belakang pula, pandai pula berbakti. Yang seorang ni katakanlah Perdana Menteri, yang seorang ni menteri itu, yang seorang ni pegang jawatan, besar-besar belakang. Tapi tak ada kata pergi hantar mak ayah dia ke rumah orang tua dah. Sesibuk mana pun balik, sesibuk mana pun telefon mak ayah dia. Tu puas hati kita dua ada anak 10 orang pun bercakap laki bini. Tu puas hati tu kita nak gitu. Ibadat kita duduk atas dunia ni nak Allah Ta'ala puas hati dengan diri kita ni. Baik. Habis dulu situ akan datang insya-Allah lawan kepada ikhlas. Lawan pada ikhlas yang ni yang tak nak ada, kena cabut buang daripada hati kita, iaitu sifat riya. Apa tu riya? Dia kata suka pamer. Suka menunjuk-nunjuk. Tu dipanggil riya. Akan datang insya-Allah disebut Allahu a'lam.